Tutup tak? Tak. 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما وارزقنا فهما حتى نعرف كيف نجيك يا رحمن يا رب العالمين. Amin. Nama ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ni untuk kita sama-sama mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan pengamalan dan penghayatan kepada agama kita, insya-Allah. Jadi dalam hari yang baru, minggu yang baru, sepatutnya hari ni kelas kita dengan Ustaz Fahmi, tapi macam biasalah kami gila-gila kot kan. Sepatutnya Riyadhus Salihin, tapi kita gantilah dengan 40 hadis cinta kerana beberapa hal lah. Jadi insya-Allah dalam kitab 40 hadis cinta ni kita akan menyambung pada hadis yang ke-27. Ya, hadis yang ke-27. Kalau dalam kitabnya muka surat 81. 81. Saya jawab salam dulu pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Puan Nur Hayati Kamaluddin, ada Puan Siti Hajah Ahmad, ada Puan Nursiah. Masya-Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih luangkan masa, insya-Allah. Moga Allah Taala memberkati masa kita semua, insya-Allah. Amin. Jadi dalam hadis yang ke-27, sebelum tu kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang ataupun penyusun kitab ini dan penterjemah kitab ini, Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Yusuf bin Muhammad Al-Bahur Al-Hasani, wa ila Al-Ustaz Tengku Ahmad Safi, Tengku Abdul Rahman, amalahumullahu wal muslimin bilutfil khafiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita baca kitab daripada amalan ulama'nya, kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang ataupun kepada guru-guru kita kan, secara khusus kepada keluarga, kepada niat yang soleh, supaya Allah Ta'ala membuka kefahaman-kefahaman yang sesuai dengan kehendak pengarang. Ilmu tu semua kurniaan daripada Allah kan. Jadi ketika mana pengarang ataupun penyusun buku, dia menyusun satu buku atau mengarang satu buku, maka apa yang dikarang itu hasil daripada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak faham, ketika kita baca satu buku, kita nak faham sebagaimana yang difahami oleh pengarang kitab. Kita tak nak ikut kefahaman kita sendiri, sebab kita tak tahu kefahaman kita tu hasil daripada kalau semata-mata daripada akal kita. Mungkin ada beberapa perkara yang kita mungkin susah nak faham kalau tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala memberi kefahaman kepada pengarang, kita harap Allah Ta'ala beri kefahaman yang sama kepada kita ketika kita membaca buku-buku yang ditulis oleh para ulama.
Boleh. Alasannya sebab tulisan-tulisan yang digabung menjadi ayat tu boleh difahami dengan pelbagai makna kan. Ayat yang satu ayat yang boleh bagi orang sedih, dalam masa sama ayat yang sama juga boleh bagi orang marah. Betul. Jadi kita tak naklah satu yang disampaikan oleh para ulama tu kita memahami kot cara kita kan. Sebab kita tak yakin cara kita tu betul. Jadi kita nak faham sesuatu mengikut cara yang ulama. Mengikut cara ulama. Dan itu semua daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian saya nak kena tengok. Okey. Ada Puan Nur Mahdiah. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 daripada 40 hadis cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada hamba-Nya. Jadi hadis yang ke-27 wa bisanidil mutassilun ila sahibil muallif rahimahullah hafizahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin an Mu'az bin Jabal qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Allahu akbar. Daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Subhanallah. Ini karakter para sahabat. Sentiasa ambil berat tentang apa yang Allah Ta'ala mahu, berbanding mendahulukan apa yang dia mahu dalam kehidupan ni kan. Kita banyak nak. Jadi apa yang kita nak tu kadang-kadang kita tak perlu. Jadi macam mana kita menginginkan sesuatu yang kita perlu? Faham ke saya punya ayat ni? Dalam kehidupan kita banyak sangat perkara yang kita mahu. Kita nak tu, kita nak ni, kita nak tu, nak ni. Tapi dalam banyak-banyak perkara yang kita mahu tu, bukan semua pula yang kita perlu. Kan? Hatta sebahagian orang pun, apa yang dia mahu itu semua bukan yang dia perlu. Apa yang dia mahu, bukan yang dia perlu. Jadi, kita kadang-kadang keliru dengan apa yang kita perlu. Dengan apa yang kita mahu. Keliru. Antara mahu dan perlu, kita rasa benda tu kita perlu, sedangkan itu sekadar kemahuan saja. Kan? Allah. Jadi kadang-kadang kita confuse dengan pilihan yang perlu kita buat dalam kehidupan. Kemahuan-kemahuan kita tu sekadar kemahuan-kemahuan tu sekadar nafsu saja kan. Jadi macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu? Dalam kehidupan macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu? Maka perlulah kita kembali kepada kemahuan pencipta kita, kerana dia lebih faham tentang diri kita kan. Dia lebih faham tentang diri kita. Kalau pergi anak-anak yang lepas SPM tu kan, dia nak pilih kos yang dia nak sambung dekat universiti. Antara yang dicadangkan untuk dia buat adalah dia bertanya dulu. Kepada orang yang mengenal diri dia. Mungkin dia dah ada pilihan, tapi dia dicadangkan tanya dulu. Tanya pada guru dia yang mengajar dia. Tanya kepada ibu bapa dia yang mengajar dia, yang membesarkan dia. Jadi kadang-kadang mereka ni lebih faham tentang diri dia sebab dia membesar di dalam tangan mereka kan. Anak tu membesar dalam tangan ibu bapa. Maksudnya apa yang anak tu buat, karakter sebenar diri anak tu lebih difahami oleh parent ni, sebab parentnya yang tengok dia daripada kecil sampai besar macam mana orangnya kan. Dah tahu dah anak dia ni memang baran, cepat marah. Tak sesuai lah nak ambil kos-kos yang perlukan tumpuan, yang halus-halus. Dia lebih sesuai mungkin dengan bermain dengan kos yang perlu banyak pendedahan di luar, main di luar, berbanding duduk dalam satu lab saja kan. Jadi karakter anak tu lebih dikenal oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa kadang-kadang lebih tahu apa yang anak dia perlu. Kan. Anak dia dengan harapan nakkan kos A ni sebab A ni rasa macam baguslah apalah. Tapi rupanya dia tak sesuai dengan kos A tu.
ada anak tu dia pilih nak ikut kawan-kawan dia ambil kos kapal kan contohnya. Dia tak pernah keluar rumah, tiba-tiba nak masuk kos kapal kan. Talah kos kapal ke apa benda kan. Jadi kos kapal ni benda banyak main kat luar, sedangkan dia masa sekolah dulu membesar kat rumah tu duduk tak pernah keluar rumah. Jadi bila sambung kos tu jadi macam tak sesuai lah. Jadi parent dia tahu apa yang sesuai untuk dia, tapi itulah kan, dalam kehidupan ni kadang-kadang kita rasa apa yang kita nak tu itu yang kita perlu, tapi bukan, kita tak perlu. Jadi yang mengetahui apa yang kita perlu itu hanya adalah pencipta kita. Itu solid lah, itu mutlak. Yang tahu tentang diri kita hanya pencipta kita. Jadi para sahabat ni dibesarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan, utamakan apa yang Allah Ta'ala suka berbanding apa yang kita suka. Kerana apa yang kita suka, kadang-kadang benda tu hanya sekadar andaian saja itu kita suka. Sebab bila kita dah mula berinteraksi dengan benda tu, rupanya susah, jadi kita tak suka. Berapa ramai orang yang berharap berpindah dari satu keadaan, masuk ke keadaan yang baru. Bila dah masuk keadaan yang baru, nak patah balik keadaan yang lama. InsyaAllah. Dulu masa sekolah tak sabar-sabar nak kerja. Orang muda kan. Bila dah kerja, tak sabar pula lah nak keluar daripada kerja. Belajar lagi seronok. Dulu masa bujang tak sabar nak kahwin. Bila dah kahwin pening kepala pula, rasa bujang lagi seronok. Masya Allah. Itu manusia. Memang kalau dia tak dewasa, dia banyak sangat perkara yang dia nak tapi dia tak perlu. Jadi memang hakikat kita kena kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Kerana pilihan dia itu sebenarnya yang membuat kita tenang. Pilihan dia sesuai dengan kita. Pilihan yang Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala suka kita buat, itu sudah sesuai dengan karakter diri kita kan. Sesuai. Kerana dia lah yang tahu siapa kita kan. Dalam dunia ni, apa karakter kita, siapa kita, dia lah yang tahu. Maka sahabat ni dibesarkan oleh Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu anhum dibesarkan oleh Rasulullah untuk sentiasa bertanya, apa perkara yang Allah Ta'ala suka kalau saya buat? Apa perkara yang patut saya buat untuk dapat cinta Allah? Apa amal yang paling dicintai, disukai oleh Allah? Apa amal yang paling besar ganjaran di sisi Allah? Semua tentang Allah berbanding tentang saya. Kan? Apa perkara yang saya patut buat? Itu soalan tu jarang ditanya. Bentuk soalan tu yang biasa dikeluarkan oleh orang, apa amal yang Allah Ta'ala suka. Subhanallah. Jadi karakter tu kena ada dalam diri kita kan. Apa amal yang Allah Ta'ala suka kita buat. Akhirnya dia akan bawa kita kepada mengaji, belajar. Sebab itulah kayu ukur kefahaman kita terhadap agama ni. Kita nak mengamalkan agama bukan ikut kefahaman kita. Kita nak beramal dengan agama ikut kefahaman yang Rasulullah SAW ajar. Mengikut acuan yang Rasulullah SAW tunjuk. Yang mana para sahabat dah tunjuk dah contoh dia. Turun daripada sahabat, pergi kepada para ulama kan. Tengok para ulama dibesarkan oleh guru-guru mereka. Sudah saya tanya, wahai Syekh, apa perkara yang patut saya buat? Kan, apa perkara yang saya buat ni, kalau saya buat Allah Ta'ala redha. Jadi ulama akan tunjuk pada apa yang Rasulullah tunjuk. Orang kadang-kadang dia takut nak tanya ulama kan. Sebab kalau tanya itu dah jadi komitmen, berat nak buat. Bila berat nak buat, jadi sebelum diberat-beratkan, baik saya pilih dulu apa yang saya nak buat. Kan? Kalau saya dah dah tanya, nanti kena buat pula. Sebab kadang-kadang setengah orang tu dia tak dewasa kan. Tak nak pegang komitmen. Tak nak ambil tanggungjawab. Ini pun dah banyak dah. Dan baca-baca ni pun dah banyak dah. Macam mana kalau tanya lagi, nanti lagi banyak nak kena buat. Itu sebab dia tahap tu saja kan. Sedangkan yang dia tengok banyak tu pun dia tak buat pun kan. Jadi karakter kita kalau tak dewasa jiwa kita memang sentiasa pilih yang senang. Sedangkan yang senang tu tak mendewasakan diri kita. Bahkan mungkin menjauhkan kita pula daripada jalan yang betul. Anak tu bila nak senang saja kan, tak dewasa, bila tiba-tiba nak kahwin, pening lah mak ayah dia tengok. Engkau pinggan pun aku basuh, baju pun aku basuh.
Tiba-tiba kau nak kahwin, masa aku suruh basuh pinggan, basuh baju, kau tak nak basuh, kau tak nak buat. Tiba-tiba kau nak kahwin, pening lah parent tu tengok. Sebab bakal menyusahkan diri dia, sebab dia tak bersedia. Jadi kita kena besarkan jiwa kita. Yang saya nak masukkan, kita kena besarkan jiwa kita. Dengan kita ambil tanggungjawab. Melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan berbanding apa yang kita nak lakukan. Apa yang sepatutnya kita lakukan tu diketahui oleh orang yang lebih dewasa daripada diri kita. Dalam hal agama, orang yang lebih dewasa daripada kita adalah ulama. Kadang-kadang syekh suruh kita datang mengaji, kan? Tapi kita pilih untuk baca buku. Kita rasa mengaji, baca buku benda sama kan? Mana ada, tak sama. Kalau kita mengaji, kita mewarisi pemahaman guru. Kalau kita baca buku, kita mencetuskan kefahaman kita. Kan? Ini untuk pelajar asas lah kan, contoh. Jadi sebenarnya bila kita mengaji, kita bukan dapat kefahaman je. Mungkin kita dapat perkara yang sama ketika kita baca buku. Bahkan tak salah pun baca buku. Tapi bila kita pergi mengaji, itu lebih besar manfaat sebab kita bukan dapat sekadar kefahaman, kita dapat praktikal, kita dapat keberkatan, dapat doa. Jadi banyaklah. Tapi benda tu kan satu kesusahan. Nak dengar cakap guru tu kan satu kesusahan. Masya Allah. Nak dengar cakap parent saja yang memang usul kita, maksudnya parent ni memang sebab kewujudan kita di dunia ni. Itu pun susah kadang-kadang kita cuai-cuai kan. Isteri nak dengar cakap suami sedangkan tahu suami itu adalah kunci syurga. Itu pun susah nak ikut. Ini nak dengar cakap guru yang kita pun tak tahu datang dari mana. Contohlah. Kadang-kadang manusia ni nak pilih jalan yang dia rasa dia nak pilih. Dia nak. Sedangkan jalan yang dia pilih tu kadang-kadang bukan jalan yang terbaik pun. Maksudnya bukan jalan yang bakal, ya kita ada jalan lebih baik. Faham ke saya cakap pusing tu? Jadi sahabat ni Sayyidina Mu'az bin Jabal sanggup mempertaruhkan kehendak dia, dikebelakangkan kehendak dia dengan mendahulukan kehendak Allah. Ayul a'mali ahabbu ila Allah. Apa amal yang lebih disukai di sisi Allah? Lebih disukai di sisi Allah. Ini kunci besar sebab dalam kehidupan ni yang menilai kita adalah Allah, bukan diri kita. Kita rasa seronok dengan amal kita rasa seronok dengan apa yang kita buat. Sedangkan diri kita pun tak boleh menilai diri kita yang sepatutnya. Maksudnya, kalau kita buat banyak pun amal yang kita nak buat. Kalau kita buat sesuatu perkara yang kita nak buat. Bukan akhirnya kita yang grade, kita letak grade pada diri kita. Itu manusia gagal kan. Sebab dia buat apa yang dia nak tu dia letak grade. Itu syok sendiri. Kita kena buat satu yang kita dinilai sebagaimana yang sepatutnya kita dinilai kan. Dalam kehidupan, kita dinilai oleh Allah. Kan? Kita dinilai oleh Allah. Maka lakukan apa yang Allah Ta'ala nak. Berbanding melakukan apa yang kita nak. Allah Ta'ala timpakan kita ujian mengikut kehendak diri kita, kita nak bebas daripada ujian. Itu normal, biasa kan. Tapi masalahnya kita tak sabar-sabar nak keluar daripada ujian dalam keadaan kita tak faham kenapa ujian tu diberikan. Anak kecil lah yang dalam tubuh dewasa itu. Tak sabar-sabar, tak nak apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu tak faham. Sedangkan ujian banyaklah hikmah. Yang ulama Nabi sebut innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau cinta kepada satu kaum, maka dia akan menguji mereka. Jadi maksudnya apa yang kita tak nak, ini ada bentuk ujian tu, itu sebenarnya bahagian daripada cinta Allah pada kita. Tapi kita dalam keadaan anak-anak kecil, kita tak nak. Sebab kita tak rasa pun kehidupan kita dinilai oleh Allah. Kehidupan kita adalah tentang kehendak kita. Kita yang menilai kehidupan kita. Saya yang bangunkan kehidupan saya. Itu anak kecil lah. Yang pergi kursus-kursus motivasi untuk membina kehidupan, mengikut acuan sendiri, itu anak kecil. Kita tak nak bangunkan kehidupan kita ikut cara kita. Kita nak bangunkan kehidupan kita ikut cara Allah yang Allah Ta'ala nak suruh kita bangunkan. Macam yang Nabi tunjuk. Macam yang sahabat tunjuk. Macam yang ulama tunjuk. Diuji dengan kesusahan, tak sabar-sabar nak kaya. Itu anak kecil. Orang dewasa faham dengan sebab ada ujian, maka ada kualiti diri kan. Orang yang tengok orang yang ketika kecil tu susah,
tak makan, selang sehari makan, tengok parentnya susah. Susah tu diterima, telan. Pergi tolong mak niaga tepi jalan. Akhirnya faham tentang nilai kehidupan. Lalu bersungguh-sungguh jadi dewasa dalam hal ahwal dunia, maksudnya jadi orang yang bersungguh dalam dunia, jadi orang berjaya. Dan sebab pernah melalui kesusahan, bukan nak keluar daripada kesusahan tak sabar-sabar. Itu sebab dia rasa, itu contohlah. Tapi yang lebih penting adalah kehidupan kita dinilai oleh Allah. Dinilai oleh Allah. Maka kita sepatutnya melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Sebab akhirnya dia akan letakkan grade. Dia akan letakkan markah tu pada diri kita. Kalau kita asyik buat apa yang kita nak saja, maka kita tak faham. Kita tak mampu menilai diri kita di hari semua manusia dinilai oleh Allah. Akhirat. Kan? Semua manusia dinilai oleh Allah. Tiba-tiba kita nak nilai diri kita. Ya Allah, biar saya nilai diri saya, kau nilai semua orang. Akhirat. Itu kita nak masuk syurga siapa? Kita nak masuk syurga Allah tapi ikut penilaian diri kita sendiri. Kan kita tak faham lah. Kan? Jadi jangan kita membina kehidupan kita mengikut acuan kemahuan saya. Kita kena bina kehidupan kita mengikut acuan kemahuan Allah. Kemahuan Allah maksudnya apa yang para ulama ajar lah. Kan? Jiwa kita lah, jiwa hamba. Jadi kita tahu kita akan dinilai oleh Allah SWT setiap masa. Kan? Kalau kita ditimpa kesusahan, kita tahu itu daripada Allah. Kita tak akan cepat-cepat nak keluar daripada kesusahan kecuali setelah kita faham kenapa Allah Ta'ala bagi kesusahan. Orang kadang-kadang nak cepat keluar daripada kesusahan. Itu bukan kesalahan, itu normal, itu manusia, fitrah. Memang mana ada manusia nak susah. Tapi Allah Ta'ala kalau bagi susah, tentu suruh kita berfikir. Jangan keluarkan diri kita. Maksudnya, kalau pun nak cepat-cepat keluar daripada kesusahan, nak buat apa yang kita nak, faham dulu kenapa Allah Ta'ala bagi ujian. Faham dulu. Syekh kita, saya ada dengar kalam seorang syekh. Syekh tu sebut, sebelum kamu makan Panadol sebab sakit kepala, maksud kamu sakit, kamu nak demam tu kamu makan Panadol kan. Tapi sebelum kamu makan Panadol dulu, kamu hayati dulu sakit yang Allah Ta'ala bagi tu. Kamu maksud hayati tu, faham dulu ujian ni daripada Allah. Jangan pentingnya terus cari Panadol. Itu membesarkan keinginan diri kita. Kita tak berinteraksi dengan Allah. Allah Ta'ala cinta hamba, maka dia akan menguji hamba tu dengan senang dan susah. Dengan senang dan susah. Supaya hamba tu kembali kepada Allah. Itu dalam surah apa? Al-A'raf 168. Wabtalahum bil hasanati wasayyi'at. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-A'raf tu kan. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Bil hasanat wal sayyi'at. Sebenarnya kebaikan dan keburukan tu semuanya ujian. Di dunia mana ada tak ujian, semua ujian. Apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada Allah. Kepada akulah, kata Allah. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, apa pun kesusahan yang Allah Ta'ala bagi dalam kehidupan, itu semuanya untuk kita berfikir tentang bagaimana Allah Ta'ala berinteraksi dengan diri kita. Maksudnya, kita jadikan nilai diri kita ni, yang kita terima dalam dunia ni, nilai diri kita ni dinilai di sisi Allah. Kalau kita tak berinteraksi dengan Allah, macam mana kita nak rasa kita dinilai oleh Allah? Kan? Kita buat ibadah pun sebab rasa seronok, bukan rasa hamba. Itu kan masalah. Buat banyak-banyak sebab rasa soleh. Orang lain tak mampu buat macam saya buat ni. Masya Allah, saya solat ni mungkin malaikat pun kagum. Itu confused. Macam mana pula kita solat, kita boleh fikir tentang penilaian lain daripada Allah? Apatah lagi kita pula menilai diri kita. Masya Allah, saya ni tak ada orang yang macam saya lah kalau solat ni kan. Saya solat terasa terapung tu kan. Itu kan dah ke mana-mana lah tu. Sedangkan ibadah untuk kehambaan. Tahu dinilai oleh Allah. Solat tu bila angkat saja takbir, tahu itu kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak dapat buat. Dan setelah Allah Ta'ala bagi, dia akan terus menilai. Dia ada potensi untuk ditolak pula ibadah tersebut kalau tak sungguh, kalau tak khusyuk.
Jadi semua daripada awal sampai hujung ibadah tu semua tentang ya Allah, terimalah aku, hamba-Mu yang lemah ni. Susah nak fikir selain daripada keredaan Allah. Kalau ada penghayatan solat khusyuk, susah nak fikir tentang ganjaran pahala sebab ibadah yang dibuat ada potensi untuk dia tolak. Macam mana nak fikir tentang pahala yang banyak? Boleh saja Allah Ta'ala setelah kita selesai solat, Allah Ta'ala tolak solat tersebut. Sebab daripada awal kita solat semua cerita tentang selain Allah. Hajat saya, hajat saya, hajat saya. Allah Ta'ala kabulkan hajat, tapi mungkin Allah Ta'ala tak terima ibadah. Yang itu menakutkan. Itu boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi kita tak ada pilihan kecuali dalam kehidupan kita memang mengutamakan apa Allah Ta'ala nak pada ketika kita senang dan ketika kita susah. Sebab kita ini dinilai oleh Allah. Kita hanya boleh berbahagia, maksudnya hanya boleh bersenang-senang dengan nikmat itu ketika dalam syurga saja. Sebab ketika itu dah tak ada penilaian, kecuali semuanya hanyalah ganjaran. Tapi selagi di dunia semua adalah penilaian. Ketika dibagi nikmat, itu bukan suruh kita menikmati nikmat tu senikmat-nikmatnya sampai lupa Allah. Itu penilaian juga. Parent nak tengok anak dia matang dalam tindakan, kadang-kadang dia bagi satu task kan, ataupun dia bagi satu barang. Tengok anak tu, bila dapat barang tu, dah pandai simpan, ni anak dia dah besar dah anak ni. Itu ujian. Tuhan Allah Ta'ala bagi kita nikmat, kita rasa ni memang nikmat ni memang kelayakan. Saya minta makbul dapat, Allah Ta'ala memang. Lalu kita lalai dengan nikmat tersebut. Kita rasa kita fikir lain, Allah Ta'ala memaksudkan yang lain. Jadi itu sebagai ujian, tapi kita rasa itu nikmat yang perlu kita nikmati sampai lupa Tuhan. Itu gagal. Ini dunia ni semua tentang penilaian Allah. Jadi untuk membesarkan dalam diri kita tentang penilaian Allah tu, kita kena membesarkan keinginan Allah. Apa yang Allah Ta'ala nak saya buat dalam kehidupan sampai saya dimasukkan dalam syurga nanti. Kan? Inilah dia punya kunci dia lah. Ayu amal ahabbu ila Allah. Kita besarkan jiwa tu. Kalau lalu Rasulullah SAW jawab. Rasulullah kata, antamuta, kamu meninggalkan dunia ni, walisanuka ratbun, dalam keadaan lisanmu ratbun. Ratbun tu kan macam kurma rutok. Rutok tu maksudnya basah kan. Kalau makan kurma ada tamar, kurma kering. Itu ada kurma basah, rutok kan. Jadi ratbun. Kalau ada kitab tu ratbun maksudnya basah. Ratbun basah min zikrillah, dengan zikir kepada Allah. Kamu mati meninggalkan dunia ni dalam keadaan kamu berzikir, lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Maksudnya hamba ini kan, amal yang Allah Ta'ala suka untuk kita buat adalah kita berzikir mengingati Allah. Setiap detik sampailah kita meninggalkan dunia. Matilah maksudnya. Jadi antamuta, engkau mati dalam keadaan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Jadi zikir kepada Allah ni ada dua keadaan. Satu zikir pada ingatan, secara ingat. Satu lagi zikir pada lisan. Zikir pada lisan. Dua-dua saling bantu antara satu sama lain. Asasnya orang yang banyak menyebut kerana banyak ingat. Kan, tengoklah anak muda yang baru bercinta, angau. Dia angau lah istilah dia kan. Angau maksudnya dia baru bercinta, hangat lah. Teringat-ingat kan, pegang sudu, ingat pasangan dia tu, couple dia tu. Tengok pokok, ingat couple dia kan. Tengok batu kerikil tepi jalan tu, teringat couple dia. Itu banyak ingat. Bila banyak ingat, maka banyak sebut. Banyak sebut. Kadang-kadang bukan sengaja sebut, tersebut. Kadang tersebut. Rindulah. Tersebut. Duduk seseorang tersebut sebab banyak ingat. Bila banyak ingat, maka banyak sebut. Sebab tu para ulama, antara kunci kita, lidah kita untuk digerakkan mengingati Allah. Maksud lidah kita berzikir,
Itu berasas daripada banyak ingat. Banyak ingat. Kena banyak ingat. Dia akan bantu lidah kita automatik untuk bergerak. Orang yang kalau melatah tu keluar Allah kan. Maksudnya melatah keluar Allah maksudnya kalau dia tersentak berlaku sesuatu keluar Allah. Astagfirullah, subhanallah, masya-Allah. Jadi itu keluar tu sebab ingatan kepada Allah tu besar melampaui yang lain. Sebab tu keluar perkara tu. Tapi kalau orang yang ulama ada sebut, kalau kamu nak tengok apa yang ada dalam hati seseorang, kamu tengok apa yang banyak disebut. Kamu tengok apa yang banyak disebut. Kerana yang banyak disebut tu lah yang banyak tersimpan. Itu kadang-kadang kata kuncinya begitu kan. Bukan untuk nilai orang lah, tu sebenarnya sindiran ulama untuk kita tengok pada diri kita. Apa yang banyak kita sebut dalam seharian, itulah dalam hati kita. Hari-hari cerita tentang Korea, contohlah kan. Musim-musim PKP ni tengok Korea kan. Channel apa Astro tu kan. Habis Astro pun kat YouTube lah apa lah tengok. Maksudnya banyak betul lah cerita tentang Korea yang tu cerita itu dalam hati tu ingat lah tu. Boleh kuncinya begitulah. Ataupun musim masak je PKP duduk rumah masak je kan. Tak ingat benda lain nak masak je. Maksud dalam jiwa ni masak, cerita tentang resipi tu, cerita tentang lepas ni nak makan apa kan. Pening lah nak makan apa, cerita masuk jiwa ni tentang makan kan, makan. Tak salah, tapi tak betul. Taklah salah, tapi itu bukan yang tepat. Jadi dalam jiwa kita sepatutnya yang lebih dibesarkan adalah Allah. Nah, maksudnya apa? Yang banyak disebut oleh lisan. Bukan banyak bercakap dengan orang ya. Bercakap dengan orang tu lain. Tapi lidah kita berkata-kata ketika kita bersama dengan diri kita, kita duduk seorang-seorang, apa yang kita sebut. Jadi sepatutnya banyak sebut Allah kan. Jadi waktu kita berseorangan banyak sebut Allah. Jadi kalau waktu kita berseorangan tak tahu nak buat apa, sikit-sikit buka handphone, tengok Facebook, scroll, itu maksudnya jiwa kita kosong daripada yang sepatutnya kita buat. Tak tahulah nak buat apa, jiwa kosong lah. Jiwa kosong sebab tak ada ingatan. Tak ada ingatan kepada apa-apa pun. Orang kalau ada ingatan kepada masakan tu lebih baik. Nanti dia akan memasak kan. Tapi orang yang tak ada ingatan kepada apa-apa, tak tahu nak buat apa-apa, duduk diam kan. Itu kekosongan jiwa. Itu kan kemurungan, fikir yang bukan-bukan. Dah mulalah sangka-sangka buruk dengan orang. Tak boleh tahan dengan perangai orang lain. Sedangkan jiwanya kosong, patutnya dia isi dulu dengan sesuatu. Isi dengan Allah lah, apa lagi. Itu jiwa. Dia akan bantu pada sebut. Tapi dalam satu kondisi yang lain, kata ulama, kita boleh membantu. Hati kita mengingati Allah dengan banyak sebut. Orang yang banyak sebut sesuatu akan membuat dia mengingat perkara tersebut. Itu dijadikan metod. Kalau kita nak banyak ingat Allah, maka kita banyaklah sebut tentang Allah. Kalau kita nak ingat Rasulullah, maka banyak baca hadis Nabi SAW. Itu membantu untuk ingat. Jadi lidah dan ingatan itu saling membantu dalam mengingati Allah. Jadi perkara itu berterusan kan. Lidah yang menyebut tentang Allah, membesarkan Allah, lidah tersebut berzikir pada Allah, itu kerana ingatan yang berterusan mengingati Allah. Maka salinglah membantu lisan dan ingatan itu sampai antamut, sampai kamu mati. Jadi maksudnya apa ni? Dalam kehidupan jangan utamakannya lain selain daripada mengingati Allah. Kalaupun lisan kita tak menyebutnya, tapi ingatan tak boleh mati. Kerana ingatan yang mati menyebabkan mulut langsung berhenti. Kan? Mulutnya ingat Allah tadi kerana ada spark, ada percikan ingatan kepada Allah. Jadi mulut ni banyak sebut untuk bantu ingat. Kan? Mulut banyak sebut untuk bantu ingat. Asasnya adalah ingat. Tapi kalau tak ingat langsung kepada Allah, macam mana nak sebut? Kita tak terfikir pun untuk ingat sesuatu. Kita tak akan menyebut tentang sesuatu. Begitu kaedah dia. Jadi kedua-duanya perlu berjalan, tapi yang diutamakan adalah ingatan. Sampai bila antamut, sampai mati. Jadi ingatan yang bantu kita ingat kepada Allah, itu kita boleh buat dalam semua perbuatan. Setiap gerak-geri kita tu, kita boleh pasakkan ingatan kepada Allah.
Kalau kita bantu orang, kita bukan bantu orang tu. Kita bantu diri kita dalam mempersembahkan kehambaan kita kepada Allah. Ya Allah, saya tak mampu nak buat solat banyak, tapi saya mampu tolong orang banyak, maka saya bantu orang ni ya Allah kerana Engkau. Jadi ketika kita memberi sesuatu kepada orang, kita bantu orang, maka yang asas kepada kita melakukan perkara tersebut adalah kerana kerana interaksi kita kepada Allah, muamalah hati kita kepada Allah. Dan zikir itu bukan pada sebutan lidah dengan memegang tasbih saja. Zikir yang bantu kita menyebut tentang Allah, berfikir tentang Allah, itu ada dalam semua perbuatan. Kalau kita mengajar, hatta hal ehwal keduniaan, kalau yang kita buat itu kerana ingat kita kepada Allah, maka itu juga zikir, termasuk daripada bahagian zikir, kan? Kalau kita bagi duit, sedekah material harta kita kepada seseorang, itu boleh jadi zikir. Kerana ketika itu kita menyebut Allah. Bukan maksud zikir itu menyebut Allah, Allah, Allah semata-mata. Tapi zikir itu juga maksudnya dengan mengingati Allah, menyebut tentang Allah. Doakan saya. Saya amal tak banyak. Jadi harapan saya bila saya bagi Tuhan sesuatu, doakan saya. Itu kan ucapan yang ulama ajar. Kan? Waktu kita memberi, maka di tempat kita memberi, tempat doa mustajab. Ini ketika kita inginkan doa yang paling baik, kita doakan saya supaya saya jadi hamba yang baik di sisi Allah. Itu kunci dia. Boleh? Lama sangat saya syarah di hadis ni. Masya Allah. Kemudian keterangan berzikir merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lisan mubasah adalah satu kinayah, satu kiasan yang membawa maksud banyakkanlah sebut sesuatu. Dalam konteks hari ini, hadis ini adalah memperbanyakkan zikrullah secara umum seperti istighfar, bertahlil, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bahkan berselawat juga merupakan sebahagian daripada zikir. Jadi kita ingat apa yang perkara-perkara yang bantu kita ingat Allah, maka itu zikir. Boleh? Okey. Kemudian kita baca hadis yang kedua. Hadis 28. An Abdurrahman bin Abi Layla kataba Abu Darda ila Salamah bin Makhlad amma ba'du fa innal 'abda idza 'amila bi ta'atillah ahabbahu Allah fa idza ahabbahu Allah habbabahu ila khalqihi wa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah abghadahu Allah fa idza abghadahu Allah baghadahu ila khalqihi. Daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abi Layla, Sayyidina Abu Darda telah menulis kepada Sayyidina Salamah bin Makhlad. Jadi di bawah nota kaki itu ada huraian tentang sahabat ni lah. Amma ba'du, ni kan dalam surat. Amma ba'du, sesungguhnya apabila seseorang hamba beramal dengan taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencintainya. Apabila Allah mencintainya, akan dijadikannya dicintai kepada makhluknya. Sekiranya seorang hamba beramal dengan melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membencinya. Apabila Allah membencinya, akan dijadikan dia dibenci di sisi makhluknya. Masya Allah. Ini kan menakutkan hadis ni. Menakutkan hadis ni. Jadi disebutkan sini hadis tentang apa tajuk dia ni? Hadis 28, lakukanlah ketaatan, insya-Allah. Jadi hadis ni cerita tentang dalam bahagian keterangan ni. Kita tengok keterangan tu panjang tu. Ucapan Sayyidina Abu Darda ini mengandungi peringatan sebagaimana hadis yang telah sampai kalau baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana menyebutkan iza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi Jibrilu fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama summa yudha'u lahul qabul fi al-ard. Sekiranya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan memanggil Jibril. Lalu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Dalam lafazan, sesungguhnya aku mencintai si fulan, kata Allah kepada Jibril, maka engkau cintai dia.
Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril menyeru penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai si fulan. Allah Ta'ala telah mencintai orang itu. Maka hendaklah kamu semua mencintainya. Kamu semua mencintainya. Maka penduduk langit pun semua mencintainya, mencintai orang itu. Kemudian hasil itu diletakkanlah bagi orang itu penerimaan di atas muka bumi ini. Ini hadis ni sahih. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi SAW cerita bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana seorang makhluk tu dicintai di sisi Allah. Dicintai oleh makhluk. Satu-satu makhluk yang dicintai oleh makhluk lain. Maksudnya orang senang dengan dia, orang cinta dia, orang suka dengan dia. Itu boleh jadi ada bahagian dia di sisi penduduk langit dicintai oleh penduduk langit. Orang yang dicintai di dunia, disenangi di dunia, boleh jadi orang tu dicintai di langit. Maksudnya para malaikat ataupun burung-burung di langit. Kalau di sini sebagian ulama kata penduduk langit tu malaikat lah. Seluruh penduduk langit, malaikat tu suka kepada orang tersebut. Kenapa malaikat semua suka kepada orang tu? Sebab Jibril suka kepada orang tersebut. Kenapa Jibril suka kepada orang tersebut? Kerana Allah Ta'ala suka kepada orang tersebut. Itu cita-cita kita kan. Kita tengok orang yang setelah matinya dia disebut-sebut oleh manusia lain dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, bagaimana orang yang dah telah mati beratus tahun macam para ulama gitu kan, tapi masih lagi dipuji-puji, disebut-sebut. Itu jadi tanda bahawa penduduk bumi ni cinta kepada dia, suka kepada dia. Apa asas penduduk bumi suka kepada dia? Itu kerana dia telah dicintai penduduk langit, para malaikat. Kenapa para malaikat mencintai dia? Kerana Jibril suruh. Kenapa Jibril suruh? Kerana Jibril cinta kepada orang itu. Kenapa Jibril cinta kepada orang itu? Kerana Allah Ta'ala perintahkan Jibril. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Jibril? Kerana Allah Ta'ala mencintai orang itu. Jadi orang yang dicintai di dunia itu ada bahagian ni di sisi Allah. Kita kena muhasabah. Kalau semua orang suka kepada seseorang, menyebut tentang kebaikan seseorang, tiba-tiba kita menyebut tentang keburukan dia, maka hati-hati. Kerana kita sedang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala buat. Ketika Allah Ta'ala mencintai orang tu, maka kita pula menyalahinya, ini kita membencinya. Wala'ayazubillah. Kan? Semua orang cinta Nabi Muhammad, tiba-tiba ada Abu Jahal yang memusuhi Nabi Muhammad. Maka pemusuhan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad tidak menunjukkan Nabi itu salah. Hanya menunjukkan sisi Abu Jahal itu sebenarnya yang salah. Jadi kita tak nak berada di pihak yang salah. Kan? Hati-hati dulu. Jadi letakkan, posisikan diri kita tu. Dan kita berada di mana dalam kumpulan dunia ni. Ketika orang memuji-muji orang soleh, adakah kita mengherdik orang soleh tu? Ketika orang memuji-muji seseorang dengan kebaikan-kebaikan, tiba-tiba kita sebut keburukan dia, maka kita ditakuti berada di pihak yang salah. Kadang orang ketika menyebut sesuatu kebaikan yang ada pada diri orang lain, itu tak lain daripada hidayah taufik daripada Allah. Kan? Ada hadis suami tu bila meninggal isteri tu, dia sebut kebaikan isteri. Kan, isteri saya baik, saya redha kepada dia. Dia ketika hidupnya taat, bagus. Suami tu cerita tentang kelebihan isteri tu di hadapan orang yang berziarah tu. Kalau bukan kerana digerakkan oleh Allah, mulut tersebut takkan diketahui oleh orang lain. Dan selama hari ini dia merahsiakan kebaikan isterinya daripada orang. Setelah kematian isterinya, dia menyebut tentang kebaikan isterinya. Maka siapa yang menggerakkan bibir tu? Kalau kita teliti secara kita perhalusi, selama ini hidup tak pernah dengar cerita pun, tiba-tiba hari ini sebut-sebut kebaikan isteri. Itu kalau bukan Allah Ta'ala yang menggerak, maksudnya Allah Ta'ala menzahirkan cinta Allah kepada sang isteri yang meninggal tu, daripada sisi mana lagi? Kan, subhanallah. Sebab tu ada ulama sebut, kalau Allah Ta'ala cinta kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan buat orang lain menceritakan kebaikan dia. Dia senyap saja, tak buat apa-apa pun, tiba-tiba ada orang cerita tentang kebaikan dia, ada orang cerita tentang kebaikan dia. Subhanallah. Itu anugerah. Ini dalam hadis ni cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala mencintai. Bagaimana Allah Ta'ala
mencintai. Kemudian, apa yang menyebabkan Allah Ta'ala cinta kepada seseorang? Dalam hal ini ada dia beritahu. Antara sebab apabila seorang hamba beramal taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala mencintainya. Ini antara sebab kenapa Allah Ta'ala mencintai seorang hamba. Ini hamba itu berlaku taat kepada Allah, melakukan ketaatan. Jadi sebenarnya tak rugi beramal. Dan tak rugi langsung pun memperbanyakkan amal. Nabi SAW tu confused sahabat confused. Rasulullah, kenapa kau solat sampai bengkak-bengkak kaki? Dalam keadaan para ulama kata Nabi bengkak kaki tu, ada ulama mensyarahkan Nabi tak perasan pun kakinya dah bengkak. Yang ada syarahan lain, Nabi tak kisah pun kakinya dah bengkak tu. Terus buat, dah bengkak, bangun lagi. Jadi sahabat confused. Wahai Rasulullah, kenapa sampai tahap begini kan? Kau dah dijamin syurga, kekasih Allah, kedudukan kau tinggi, tak ada siapa pun yang boleh melangkaui kedudukan kau di sisi Allah. Tapi kenapa sampai tahap begini? Kan? Jadi Rasulullah pun jawab simple saja. Afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? Tapi hamba yang bersyukur di sisi Allah, di sisi Rasulullah tu bukan sekadar hamba yang bersyukur yang kita faham. Itu tentang melakukan ketaatan kepada Allah tu tak pernah merugikan Rasulullah. Hatta kalau sakit tubuh badan pun tu bukan kerugian. Kita mungkin berfikir bila dah solat sampai pening-pening nanti tak boleh buat kerja lain. Kita kan ada kerja lain tu. Sebab tu kita tak sanggup nak memperbanyakkan masa kita untuk solat. Orang, contohlah itu. Kadang-kadang orang tak sanggup nak memperpanjangkan masa dia berzikir setelah solat kan. Memikirkan banyak lagi kerja nak buat. Subhanallah. Sampai tak dan lah nak doa. Kan? Habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya doa macam semalam lah ya Allah. Terus bangun. Kenapa sampai memendek-mendekkan tempoh tu? Sedangkan waktunya kabul di sisi Allah. Sebab ada fikir nanti kalau banyak sangat doa nanti tak boleh buat kerja lain kan. Saya banyak lagi impian, matlamat, cita-cita, angan-angan yang belum direalisasikan. Kita gagal nak faham apa yang Nabi buat. Kan? Sebab kita rasa kehidupan kita di dunia ni adalah tentang apa yang kita mahu capai. Sedangkan kehidupan kita di dunia tentang apa yang Tuhan bagi. Confused. Apa yang kita nak capai. Kalau kita tak berusaha, kita tak dapat. Tapi dalam kehidupan ni hakikatnya adalah apa yang kita usaha belum tentu dapat. Dan kadang-kadang apa yang kita tak usaha, kita dapat. Tuhan suruh kita berusaha. Itu kerana ibadah di sisi dia. Ibadah untuk kita. Kan? Penilaian. Orang confuse. Orang ingat kerja tu untuk dapat rezeki. Tak, kerja tu untuk ibadah. Rezeki dah selesai. Kalau macam tu tak payah kerja lah. Itu lagi tak faham. Kalau kerja sebagai ibadah, tak kerja langsung tak ibadah. Solat dah lah sikit. Zikir tak banyak. Kerja pun tak. Habis cerita lah. Apa lagi saya nak syurga ya Allah. Mana boleh. Kita solat dah tak khusyuk. Zikir pun tak banyak. Banyakkanlah kerja dunia tu. Sebagai ibadah kepada Allah. Ini bila orang cakap kerja tu bukan sebab rezeki langsung. Kalau tak kerja lah. Jawab macam tu kan. Ni tak faham ni. Kalau tak kerja pun boleh dapat. Cubalah duduk. Ada je ulama-ulama dulu dah cuba dah. Tak kerja dapat rezeki. Jadi dia tak confused dah pasal rezeki. Dia tahu rezeki tak ada kaitan dengan usaha. Rezeki tak ada kaitan dengan tindakan, dengan perbuatan. Sebab rezeki telah ditetapkan. Jadi apa tujuan bekerja kuat-kuat tu? Ibadah. Kita tahu kita kalau ukur solat kita untuk masuk syurga, tak terbeli syurga tu dengan solat. Kan? Masuk syurga saja dengan rahmat. Kalaulah syurga tu dibeli dengan solat. Cuba kita ukur solat kita untuk beli syurga. Tak dapat. Asal angkat takbir saja ingat benda-benda yang tak patut kita ingat. Kan? Jadi, tapi kita nak masuk syurga. Maka perbanyakkanlah amal yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala buka jalan syurga tu dengan banyak jalan. Ada orang masuk syurga sebab banyak sedekah. Ada orang masuk syurga sebab banyak tolong orang. Ada orang masuk syurga sebab kerja kuat. Ada orang masuk syurga sebab dari isteri taat. Amal sikit. Suami suruh buat tu buat ni tak sempat pun nak zikir banyak, nak solat banyak. Yang boleh nak puasa banyak apatah lagi. Tapi boleh buat kerja rumah banyak lah sebab suami suruh sebuah benda.
Rupanya sebab suami suruh buat semua kerja tu, masuk syurga sebab dia redha dengan perintah suami. Lalu Allah Ta'ala redha dengan perintah dia, dengan perbuatan dia. Jadi dalam hal ehwal keduniaan, kita tak faham kadang-kadang kesusahan-kesusahan yang kita terima di dunia itu sebenarnya untuk kebaikan kita di akhirat. Jadi amal ta'ah di sini, al-amalut ta'ah, kan, itu apa? Bi ta'atillah, dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah tu dalam banyak benda, dalam banyak sisi, dalam banyak bentuk. Yang paling terbaiknya adalah memang ibadah yang telah dikhususkan sebagai ibadah, solat, zikir, baca Quran, puasa. Tapi kalau kita tak berkemampuan, maksudnya nak buat banyak, bukan bermakna tertutup pintu ibadah, tak. Masih lagi ada perbuatan yang lain. Orang suami yang keluar daripada kerja, daripada rumah, pergi ke cari rezeki yang halal, balik bawa makan untuk bagi makan keluarga dengan rezeki yang halal, itu boleh jadi ibadah tu. Boleh jadi ibadah, ketaatan kepada Allah. Kalau dia keluar rumah untuk cari rezeki kerana Allah dan pulang daripada rumah, daripada kerja bawa rezeki untuk bagi makan kepada anak kerana Allah, kan ibadah. Bi ta'atillah, kita kena besarkan kita punya kefahaman tentang ibadah. Sebab nanti kita faham kita masuk syurga tu dengan ketaatan yang Allah Ta'ala mahu, iaitu zikir, ingat kepada Allah. Faham tak saya cakap tu? Cakap seorang-seorang ni, tak ada orang kat depan ni, kadang-kadang ke mana-mana dah pergi. Okey. Jadi begitulah. Kita nak jadi makhluk yang dicintai oleh Allah, maka kita lakukanlah ketaatan kepada Allah. Bi ta'atillah. Hafallah hadis ni kan. Jadi kalau tak boleh hafal, kita tulis hadis ni, letak kat dinding. Fa innal 'abda idza 'amila bi ta'atillah ahabbahu Allah. Kalau seseorang hamba tu buat taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mencintai dia, tampal kat dinding tu. Buat taat kepada Allah. Jadi maksudnya macam mana buat taat kepada Allah? Jadikan semua tindakan kita, selagi mana ia bertepatan, tidak menyalahi syariat, jadikan semuanya niat kerana Allah. Kan? Janganlah mencuri buat kerana Allah pula, mustahil lah. Kan? Minum arak kerana Allah tu mustahil, tu dah salah pada syariat. Yang bertepatan dengan syariat, tak menyalahi syariat. Kan? Macam bekerja kuat tu syariat suka kan? Tapi niatlah kerana Allah. Niat kerana Allah. Ya, kita akan dapat bahagiannya daripada harta dunia tu. Sebab Allah Ta'ala janji pun, siapa berusaha maka dia dapat lebih. Kan? Itu memang ada. Dah disebut kan. Tak perlu risau. Siapa yang bekerja kuat, maka dia lah dapat pulangan. Siapa yang mengaji kuat, maka dia lah dapat kepintaran. Itu memang dijanji oleh Allah. Tapi syaratnya, biarlah kerana Allah. Supaya ia jadi ibadah. Kita bukan nak mengusahakan dunia untuk dunia semata-mata, kita nak mengusahakan dunia untuk dunia dan akhirat. Kerana kalau kita mengusahakan dunia untuk dunia, akhirnya kita tinggalkan dunia tanpa bahagian. Kita tinggalkan dunia tanpa bawa bahagian ke akhirat. Sedangkan kita perlukan segala-galanya yang kita pernah lakukan di dunia itu untuk akhirat. Kita usahakan kaya di dunia untuk dunia, kita usahakan pandai di dunia untuk dunia, kita usahakan jawatan tinggi di dunia untuk dunia. Akhirnya kita mati, tinggal semua. Mana bahagian akhirat? Kan rugi. Jadi kita jangan buat dunia untuk dunia. Kita buat dunia untuk akhirat. Kita buat dunia untuk dunia dan akhirat. Kalau kita kerja kuat-kuat. Mana boleh kerja culas-culas. Kerja kuat-kuat. Sebab kerja kuat-kuat itu boleh jamin kita masuk syurga. Boleh jadi asbab kita masuk syurga. Boleh jadi. Jadi sebab terbukanya pintu keredaan Allah kepada kita di dunia untuk dimasukkan ke akhirat, ke dalam syurga dengan redha Allah. Kerja boleh jadi ibadah. Jadi orang yang menculas-culaskan kerja, ponteng-ponteng kerja atau curi tulang ketika melakukan kerja, itu sebenarnya bukan dia menculaskan gaji dia, dia culaskan peluang dia masuk ke syurga. Allah Ta'ala letakkan dia, posisikan dia dalam melakukan pekerjaan dunia sebagai jalan dia untuk mendapat ganjaran raih ibadah, sebagai ibadah di dunia untuk masuk syurga di akhirat. Tiba-tiba dia culaskan kerja tersebut. Itu dia tak rugikan orang lain kecuali diri dia. Majikan dia paling kurang pun boleh, maksimum pun boleh berhentikan dia lah kan. Kan. Tapi kalau dia terberhenti daripada melakukan pekerjaan, apa yang boleh menyebabkan dia masuk syurga? Doa dia tanpa melakukan apa-apa. Lagilah. Boleh lah kalau Allah Ta'ala. Apa yang tak boleh di sisi Allah. Allah Ta'ala boleh masukkan seseorang tanpa sebab pun. Tapi dialah sebagai hamba kepada Allah setelah dia menerima segala-galanya daripada Allah. Kan, daripada apa yang dia minta, daripada apa yang dia tak minta, daripada apa yang dia lupa minta, semua Allah Ta'ala bagi. Apa bahagiannya dia beri
apa yang bahagian yang dipersembahkan kepada Allah sebagai hamba Allah. Boleh? Oh, okey. Ni berapa dah ni? 5 minit. Kemudian maka disebutkan lagi di sini di antara kaedah memperoleh cinta daripada Allah lah dengan melaksanakan ibadah yang fardu dan tambah dengan ibadah yang sunat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, siapa yang memusuhi waliku maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Tidak ada satu mendekatkan diri seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan ke atasnya, yakni fardu ain. Fardu ain tu adalah jalan dapat cinta Allah. Jadi jangan tinggalkan fardu ain, jangan culaskan solat, jangan culaskan puasa Ramadan, jangan culaskan zakat yang kita telah diperintahkan untuk yang wajib ke atas diri kita. Itu perkara-perkara menyebabkan kita dapat cinta Allah. Siapa buat perkara fardu ain, maka dapat cinta Allah. Jadi jangan pandang solat fardu, jalan solat fardu tu benda remeh. Solat fardu tu sebab Allah Taala cinta kita. Siapa yang diberi peluang untuk melakukan konsisten, tak putus-putus, tak berhenti solat fardunya dalam keadaan rindu khusyuk kepada Allah, maka itu sebenarnya dapat bahagian cinta kepada Allah. Maka hayatilah, hayati. Jangan rasa kalau tak solat nanti boleh qada. Allah. Jangan rasa macam tu. Ketika kita diberi peluang untuk bertemu kekasih, kita tak pergi, yang ruginya kita kan. Dah janji dah nak dating, dah alam nak, tiba-tiba sampai waktu dating kita tak payahlah pergi. Rugi tu kita nanti terlepas kan. Kemudian disebutkan lagi, dan tiadalah hamba-Ku yang mendekatkan diriku dengan perkara-perkara surat sehinggalah aku mencintainya. Jadi bila banyakkan fardu, banyakkan sunat supaya makin tinggilah kedudukan cinta kita kepada Allah, dan makin tinggi bahagian yang kita dapat dari cinta Allah kepada diri kita, insya-Allah. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, aku adalah penglihatannya yang digunakan untuk melihat, aku adalah tangannya yang digunakan untuk menggenggam, dan aku adalah kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maksudnya Allah Ta'ala yang memberitahu. Bukan dia jadi Allah, bukan Allah Ta'ala jadi dia. Jangan faham macam tu pula. Itu sesat lah, takkanlah macam tu. Tak masuk akal kan. Kalau macam tu Allah jadi dia lah, dia jadi Allah. Itu bukan, tu sesat. Mana? Tak dimasukkan begitu. Maksudnya Allah Ta'ala lah yang menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat. Bila dia melakukan ibadah dalam keadaan mencintai Allah, maka Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang ini dengan perbuatan amal ketaatan bertambah, tidak melakukan keburukan. Allah Ta'ala lindung dia daripada keburukan. Itu kan maksudnya begitu. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku akan berikan. Itu daripada tanda qabul. Orang yang qabul di sisi Allah, maksudnya doanya diterima di sisi Allah. Dan jika dia minta perlindungan daripada ku, nescaya aku akan melindunginya. Tiadalah satu yang paling berharga bagi seorang hamba melainkan keredaan dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dirinya. Maka tak kala seorang hamba itu tergolong dalam golongan yang dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk akan mencintainya. Begitulah sebaliknya tak kala hamba tersebut dimurkai oleh Allah. Jadi satu peringatan lah. Kalau ada orang tak suka kita, itu boleh jadi itu penilaian diri kita. Jangan nilai orang lain. Ini orang ni, semua orang tak suka dia, maksud Allah Ta'ala tak suka dia. Jangan, tak boleh begitu. Sebab kita bukan menilai orang lain, kita menilai diri kita. Apa yang dia buat apa yang berlaku dalam kehidupan diri dia, itu urusan takdir dia dengan Allah. Ramai saja orang yang hasil daripada perbuatan tersebut taubat. Sebab tu kita menilai orang mengikut khawatim, bagaimana pengakhiran dia. Pengakhirannya dalam keadaan Islam, itu baik di sisi Allah. Pengakhiran dalam keadaan kafir, maka itu buruk di sisi Allah. Selagi dia tak mati, tak boleh lah kita kata dia buruk. Kita pun tak tahu, ada je orang yang asalnya buruk kemudian jadi baik. Ramai di mata kita dah tengok dalam kehidupan. Ramai orang yang asalnya buruk, maksudnya perangainya buruk masa mudanya, tapi di usianya Masya Allah luar biasa kan. Jadi jangan nilai orang dengan sebelum sampai masanya. Bahkan jangan nilai langsung lah pun. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku. Itu urusan takdir manusia dengan Allah. Yang kita tahu dengan penilaian diri kita. Kita nilai diri kita. Kalau kita hari ini melakukan keburukan, maka kita takut kita mati dalam keburukan. Kalau hari ini ada orang yang memusuhi kita, yang kita pun tak tahu apa datang dari mana tiba-tiba. Boleh jadi itu memang benar ada isyarat kita ada melakukan kesalahan yang belum kita taubati. Kita boleh saja ambil sisi-sisi begitu untuk penambahbaikan dalam diri kita. Para ulama tu ada kisahnya, seorang ulama tengah mengajar, tiba-tiba ada orang datang
tak nak duduk lah. Semua orang murid duduk-duduk, tiba-tiba ada orang tu, awam tu berdiri kan. Ada orang tu berdiri. Jadi Syekh kata, tol duduk, kita nak mula pengajian. Jadi orang tu kata, yang berdiri tu kata, aku tak nak duduk. Wahai Syekh, kerana aku ada masalah dengan kau. Aku ada masalah dengan kau. Jadi Syekh tu terdiam tengok orang tu cakap tu, lalu dia menangis. Di hadapan anak murid dia semua, dia menangis. Wahai Allah, apakah kesalahan yang aku lakukan sehingga terzahir perkara begini? Aku minta ampun kepada Allah. Terus yang orang yang berdiri tu cakap, aku ada masalah dengan kau, tapi hatinya terus interaksi kepada Allah. Wahai Allah, apa yang berlaku ya Allah dalam kehidupan? Kalau aku dah dosa-dosa yang aku buat, aku minta ampun. Sebab boleh jadi. Kita kalau nak ambil positif kan, boleh jadi keburukan di luar itu ada tanda-tanda yang ada dosa yang belum kita taubati. Kan? Itu ciri-ciri orang soleh lah. Sentiasa ambil kira penilaian untuk penambahbaikan. Kan? Penambahbaikan. Lalu murid ni tadi, orang yang berdiri ni kata, selesai itu kemudian dia datang kepada guru tersebut kan, kepada syekh tersebut. Sebenarnya wahai Syekh, bukanlah aku melakukan demikian untuk berlaku kurang ajar kepada engkau. Sebenarnya aku sedang mencari-cari pengajian. Mencari-cari pengajian yang boleh bimbing aku kepada Allah. Dan tidak aku ketahui melainkan aku melakukan sebegitu. Dan aku lihat engkau adalah orang yang boleh membimbingkan aku kepada Allah, maka terimalah aku sebagai muridmu. Itu daripada adab daripada ujian, cerita-cerita orang soleh dululah kan. Yang boleh kita belajar penilaian luaran itu boleh jadi apa yang berlaku di luar diri kita itu boleh jadi penilaian buat penambahbaikan buat diri kita kan. Wallahu a'lam. Bolehlah sekadar tu. Kita tangguhlah. Tak sempat kita nak baca kitab Ayyuhal Walad ni, minggu depan lah kita baca sambung. Wallahu a'lam, naqif huna walhamdulillah. Jadi kita tangguh sini. Terima kasih kepada semua tuan-tuan puan-puan yang sudi luangkan masa pada ketika ini untuk kita ulang kaji kan. Saya bukan bagi ceramah, ulang kaji, kita sama-sama ulang kaji. Apa yang kita faham, apa yang kita boleh buatlah menambah baik dalam urusan amal ketaatan kepada Allah sepanjang kita diberi peluang hidup di dunia dalam perjalanan menuju kepada dunia akhirat. InsyaAllah. Moga Allah Ta'ala terimalah kita di sisinya dengan penerimaan redha, dan kita nak mati dalam keadaan diredai. Jadi kita perlu hidup dalam keadaan diredai oleh Allah. Yang kita harap keredaan Allah Ta'ala tu sentiasa dilimpahkan kepada kita, agar mati nanti kita diberi langsung keredaan tersebut. Wallahu a'lam. Mana salah silap saya minta maaf. Tuan-tuan puan-puan semua tersalah cakap, tak bagus lidah ni bercakap perkataan-perkataannya, saya minta maaf lah. Panjang umur, nanti kita jumpa lagi. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Walhamdulillah.